Shalom, selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kalau sore ini kita kembali bisa berkumpul secara online. Mari kita menjadi orang yang berbahagia, selalu boleh memuji Tuhan, bersekutu, dan serta mendengarkan firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Sekiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Kami akan menyanyikan sebuah lagu, Penyelamatku. Serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ibu-ibu, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman. 姐妹们还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama. Dan kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, serta kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ibu-ibu, sore hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema. 姐妹们，今天下午我们来思想一个主题， yaitu prima rohani. 就是良好的属灵性。 Ibu-ibu, sebagai orang Kristen, mungkin kita ada yang sudah lama menjadi orang Kristen atau mungkin ada yang baru menjadi Kristen. 姐妹们，我们也许跟随主已经很久的，或者是刚刚跟随主， Tetapi kita perlu memiliki rohani yang prima, 但是我们一定要有属灵上良好的属灵， rohani yang baik, 正确的属灵， rohani yang diutamakan. 主要的主灵性。 Ya, tetapi bukan berarti ketika kita bicara rohani berarti kita membedakan dari jasmani. 当我们说到属灵的时候，并不意味说我们与我们的身体是隔绝另外一回事。 Kita tidak mungkin memiliki jasmani yang baik tanpa rohani yang baik. 我们不可能有良好的身体的状况，而我们没有灵命上的良好的状况。 Ibu-ibu, saya kasih sebuah contoh ilustrasi. 姐妹们，我给你一个比喻。 Kita tahu sekarang ini alat-alat transportasi, kalau kita memiliki mobil itu semakin canggih. 姐妹们，我们晓得现在交通工具，假如我们有一辆汽车的话，它里面的设备是非常的先进了， Dan semakin aman. 看起来也比较的安全。 Mobil sekarang umumnya 4 sudut di mobil itu semua ada kamera. 现在的汽车在汽车里面的视角都有摄像机， Jadi ketika kita mengendarai mobil, maka ada kamera yang membantu kita untuk melihat ke 4 sudut supaya tidak bersenggolan atau bertabrakan. 所以当我们驾驶汽车的时候，这些摄像机就会向我们反映出，让我们不碰撞到后面或者前面旁边。 Karena kalau mobil kita berdekatan dengan orang lain punya mobil, maka ada alarm yang akan berbunyi. 当我们的汽车太靠近其他的一部汽车的时候，就有一些的声音
警告我们。 Tetapi kenyataan di lapangan bahwa mobil yang semakin aman ini justru kadang-kadang juga tidak aman. 但是事实看来，在现场上，这些看起来安全设备，却很多时候会造成不安全。 Karena ada faktor supir yang harus prima. 因为我们要安全的话，要有一个非常良好素质的这个司机。 Ya, supir itu sangat bergantung sekali kepada kondisi tubuhnya. 这司机他的良好状况是基于他身体上健不健康。 Jadi kalau dalam kondisi yang kurang baik, lebih baik kita jangan mengemudi. 所以，当我们觉得身体不舒服的时候，我们最好不要驾车。 Kalau ngantuk, lebih baik kita menepi dulu. 当我们觉得困倦的时候，想盖睡的时候，我们停车再停一停，然后我们睡一会。 Demikian juga kehidupan rohani kita, ibu-ibu. 所以，姐妹们，在我们属灵生活上也是相同的方式。 Kita juga harus selalu menjaga agar kerohanian kita itu prima. 我们要常常保护着、看顾着我们的灵命是在良好的状况之下。 Jadi kalau kita ingin memiliki satu kehidupan rohani atau iman yang baik, 所以，当我们要活出一个良好的属灵信心满满的信心的生活的话， kita harus menjaga batin kita. 我们要保守我们的心灵。 Jadi saya pada sore hari ini ingin membagikan 3 hal supaya kita tetap bisa menjaga kehidupan kita secara baik, prima. 所以今天下午我们来学习3个要点，怎么样保守我们的身心灵都在最好的状况之下。 Yang pertama adalah berdoa, ibu-ibu. 第一就是要祷告，姐妹们。 Kita tahu ada satu ayat yang sangat singkat di dalam Alkitab kita. 在我们圣经本里有一节非常简单的这个信息， 1 Tesalonika 5 ayat 17. 就是帖撒罗尼迦前书第5章17节， Tetaplah berdoa. 就是不住地祷告， Cuman 2 kata. 只有这几节字， Sangat singkat sekali. 非常的简单， Yang mau mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berdoa. 要不断的提醒我们不住的祷告。 Dalam kondisi apapun, baik suka, baik susah, tetap berdoa. 无论我们的状况是喜乐，或者在忧伤当中，或者在碰到什么，我们都要不住的祷告。 Sedang sehat, sedang sakit, tetap berdoa. 无论在健康，无论在我们身体上不舒服，我们也不住的祷告。 Saya percaya kita semua berdoa. 我深信我们每一个人都在祷告当中。 Tapi ibu-ibu, mengapa kita harus berdoa? 那姐妹们，为什么我们要不住的祷告呢？ Mengapa untuk mendapatkan rohani yang prima itu kita harus berdoa? 为什么要得到良好的属灵状况，我们要不住的祷告呢？ Berdoa itu berarti kita membutuhkan Tuhan setiap saat. 不住的祷告意味着我们时时刻刻都需要神。 Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. 我们不能活，不是靠着神而活。 Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan 主耶稣也给我们一个比喻， tentang pokok anggur. 就是关于葡萄树。 Jadi kalau carang-carang itu ingin berbuah, 假如这些枝子要结果子的话， dia tetap harus di dalam pokok itu. 那这些枝子一定要连在树干上。 Nah, kalau ada carang-carang yang dipotong, 假如这些枝子被砍断的话， artinya dia terputus dari pokoknya, 意思说它从这个干子里已经掉落下来的话， maka dia pasti akan kering dan mati. 那这枝子一定是枯萎，然后是干掉了，没用了。 Nah, berdoa itu berarti kita tetap di dalam Tuhan. 所以祷告意味着我们一直不断的在主里面。 Berdoa artinya kita bergantung sekali kepada Tuhan. 祷告意味说我们不住的依靠神。 Berdoa itu berarti kita membutuhkan Tuhan untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. 不住的祷告就是意味着我们要恳求神不断的没有停止过的引领我们的生活， Menolong kita untuk selalu
mendapatkan pengetahuan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 也教导我们不断的寻找神在我们生活上的旨意是什么。 Berdoa akan selalu membuat kita peka dengan maunya Tuhan. 祷告让我们对神的旨意变成非常的敏感。 Jadi berdoa itu bukan prosesi saja, ibu-ibu. 所以祷告不只是一个过程而已。 Berdoa itu bukan sekedar untuk orang yang beragama. 祷告不仅仅只单单为着相信有宗教的人而已。 Berdoa itu relasi. 祷告是关于到关系。 Bayangkan kalau dalam satu hari kita tidak berbicara. 我们可以想象，在一天里面，我们不说一句话， Atau kita mungkin katakanlah berpuasa berbicara dalam satu hari. 或者我们可以在这个说话当中，我们好像近视这样，一句话都不说出来， Itu pasti sesuatu yang tidak wajar 这当然是不正常了。 dan kita tidak bisa tahan sebenarnya. 我们当然是耐不住性子不说话的， Kecuali ada tekad di dalam kita di hadapan Tuhan. 或者我们在神面前，我们节制了，我不说话， Ya, kita tidak mau berbicara. 我们就是不愿意说话了， Itu berbeda. 那是另外一回事。 Tetapi sebagai manusia kita dicipta untuk berbicara, untuk punya relasi dan berkomunikasi. 但是成为神所创造的人，我们是需要有关系，我们是需要群体生活的。 Jadi berdoa adalah bahwa kita butuh Tuhan, 祷告意味着我们需要神， butuh seorang pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti kita. 我们需要一个真正了解我们的神。 Jadi ibu-ibu, apakah kita memiliki konsep berdoa seperti itu? 姐妹们，我们对祷告这个有这样深切的概念吗？ Sekali lagi ibu-ibu, berdoa itu bukan untuk sekedar orang yang beragama. 再一次的姐妹们，祷告不是仅仅为着所有有宗教的人而设立的， Berdoa itu adalah kehidupan kita. 祷告是我们的生活。 Bahkan ada satu pengertian yang berkata bahwa berdoa adalah nafas seperti bernafas orang yang hidup. 祷告也被比喻成一个是有宗教人的呼吸，让他可以持续的活下去。 Jadi apakah kita berdoa, ibu-ibu? 姐妹们，我们祷告吗？ Apakah kita berdoa seperti yang saya sampaikan? 我们是不是按照牧师刚才所提的这样的方式来祷告吗？ Berdoa akan membuat rohani kita prima. 就是祷告可以让我们的灵性良好。 Yang kedua, ibu-ibu, 第二点 membaca Alkitab. 就是读经， Berdoa sesuatu yang umum 祷告是个普通的事， tapi penting. 也非常重要。 Sekarang membaca Alkitab 接下来就是读圣经， juga umum bagi orang yang percaya, 对相信的来说，读圣经也是普遍的事， tetapi penting. 但也是非常重要。 Tetapi ada orang yang berkata demikian. 但有人这样说， Mau bisa tidur? 要能够有好的安眠， Baca Alkitab. 那你就读圣经吧。 Dan kelihatannya itu benar. 看起来也蛮有效的， Banyak orang yang memberi kesaksian seperti itu. 很多人给了这样的见证。 Bahkan saya suka menemukan di gereja ada orang yang ketika khotbah dimulai, dia juga mulai tidur. 甚至我看到很多会众在不同的教会，当牧师刚刚讲到，很多人就开始睡觉了，睡着了。 Ketika kata amin dikatakan, langsung bangun. 当牧师结束用一个阿命字的话，那自然而然就醒过来了。 Apakah kita juga seperti itu? 我们有这样的状况吗？ Firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2 berkata demikian. 在诗篇第1章第2节里，圣经这样告诉我们： Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 就是唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。 Ibu-ibu, apakah membaca Alkitab sudah menjadi sebuah kebutuhan kita? 姐妹们，读经是不是我们日常生活的成为一个非常需要的步骤？
Karena kalau membaca itu belum menjadi kebutuhan kita, kita tidak mungkin merenungkannya. 假如我们连圣经都不读的话，我们怎么样可以去思考它呢？ Apalagi ditambah dengan siang dan malam. 尤其这里告诉我们要昼夜。 Bapak, ibu-ibu, kita perlu membaca Alkitab, tetapi juga kita perlu merenungkan Alkitab. 姐妹们，我们不单单要读经，同样我们要思想这些圣经节里面的是含义是什么。 Dan kita perlu merenungkan itu siang dan malam. 甚至圣经告诉我们要昼夜的思想。 Ini tentu saja bukan berarti sambil jalan kita membaca Alkitab. 这不意味着我们一边走路一边就读圣经，这是不行的了。 Lalu membaca Alkitab sehingga orang lain yang berpapasan dengan kita mendengar kita sedang membaca bergumul sesuatu. 或者我们一边走路一边读圣经，然后别人跟我们面对面的时候，别人听到我们正在读圣经，这也不行的。 Bukan seperti itu. 不是这样的状况。 Tetapi bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu melalui membaca Alkitab. 那我们要怎么样了解神的旨意？只有借着读圣经而来。 Dan bagaimana kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah adalah melalui membaca Alkitab. 我们怎么样可以分辨善恶？也是借着我们读圣经才能了解。 Cara Tuhan berbicara kepada kita itu adalah melalui kita membaca firman-Nya. 神向我们说话，就是借着他在圣经里面已经告诉我们了的。 Ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini, 当我们在生活上面对问题的时候， mungkin Tuhan akan mengingatkan kita kepada ayat-ayat tertentu yang akan memberikan kekuatan atau hikmat. 也许神会借着我们曾经读过的这些经节来兼顾我们，来提醒我们。 Tetapi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, maka kita mungkin tidak akan diingatkan ayat-ayat apapun oleh Tuhan. 但是当我们从来不读圣经的话，那神用什么来提醒我们呢？我们里面是完全没有这些经节。 Tetapi saya percaya ibu-ibu pasti pernah punya pengalaman seperti itu. 我相信姐妹们曾经有这样的经历， Karena saya percaya ibu-ibu adalah orang-orang yang pernah pasti atau bahkan berulang-ulang membaca Alkitab. 我相信我们的教会的姐妹们也是不断的在读经的过程当中， Sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu ibu-ibu diingatkan oleh Tuhan tentang ayat-ayat tertentu firman-Nya. 就是当我们面对各项问题的时候，在我们里面就有神借着这些经节提醒我们，也可能是安慰我们。 Dan hal yang sangat penting di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, 在读经以及思想圣经这件事上很重要的， kita menemukan nilai-nilai yang penting dalam Alkitab. 我们可以从圣经节里找到这些价值观， Lalu nilai-nilai itu menyerap ke dalam kehidupan kita, 这些价值观就在我们的生活里面， menggantikan nilai-nilai kita yang tidak baik selama ini. 就替代了那些在我们生活观里面不好的概念，我们都把它替换掉。 Contoh sederhana, 很简单的例子， kita sering mendengar bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. 我们常常听到就是神的命令，就是我们要彼此相爱。 Tetapi kita juga mengerti bahwa kondisi kita mungkin kita juga ada rasa tidak suka kepada orang lain. 但是在现实上是有这样的状况，我不喜欢某个人， Kecewa dengan orang lain, 对那个人我失望了， marah dengan orang lain. 对其他的人我又对他非常生气。 Nilai-nilai itu selalu ada di dalam kehidupan kita. 这样的价值观在我们的观点，在我们的生活上是常常存在的。 Tetapi perintah mengasihi, nilai dari Alkitab firman Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. 但是借着圣经节这些真正的主的这个价值观进到我们心里面， Mungkin kita masih ada marah, 也许我们还在生气， kita mungkin masih kecewa. 也还在失望， Tapi Tuhan meminta kita mengasihi. 但是神要我们爱。 Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita orang berdosa. 耶稣借着圣经节提醒我们，他爱我们这些罪人， Sehingga kasihnya kepada kita orang yang tidak layak ini
menolong kita untuk mulai merenungkan bagaimana mengasihi orang lain yang mengecewakan kita. 所以接着我们晓得神怎么样先爱我们这些不配的人，让我们可以有这个意念，也爱那些我们不喜欢的人。 Jadi membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab itu adalah seperti mengganti hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan yang mengajarkan nilai-nilai yang baik. 所以我们读经思想这些圣经节的话，这些圣经节会改掉、换掉我们内心原本已经存在不对的这些价值、这些观点。 Jadi membaca Alkitab bukan hanya sekedar berlomba, ibu-ibu. 所以读圣经不是好像赛跑这样， Membaca Alkitab bahkan juga bukan sekedar dihafal. 读圣经不仅仅是让你背诵一两节经文， Hafal itu tentu baik. 你可以背出来是非常好。 Bisa hafal bagian tertentu tentu sangat baik. 你能够背诵一部分的圣经节是非常好的。 Tetapi nilai-nilai Alkitab itu harus kita terima dan untuk menggantikan nilai-nilai yang tidak baik yang selama ini kita pegang. 但是最重要的就是这个圣经节里面的这个观点，要改掉我们内心里面已经存放了这么久的不正确的、不对的观点，把它替换掉。 Nilai inilah yang menunjukkan kita siapa kita. 这些观点、这些价值观就表现了我们是谁。 Kita adalah orang Kristen. 我们是基督徒， Kita adalah pengikut Kristus. 我们是耶稣的跟随主， Kita adalah orang yang sudah diselamatkan 我们是已经被救赎的人， dan kita memiliki nilai-nilai Kristen. 我们拥有基督的价值观。 Kita tidak bisa menjadi orang Kristen tetapi dengan nilai-nilai yang lama. 我们不能成为基督徒，但是我们的观点还是老旧的观点。 Mari kita menjadi orang Kristen dengan identitas yang dari Tuhan. 让我们成为基督徒是从神而来的身份， Dan itu melalui membaca dan merenungkan Alkitab. 我们可以得到这样的身份，是借着我们不断的借着读经、借着祷告、借着思想神的话语。 Yang ketiga, 第三点， memiliki komunitas persekutuan dengan sesama. 就是我们彼此之间要有联系、有团契， Kita perlu memiliki relasi. 我们要有关系。 Relasi bukan hanya dengan Tuhan. 我们关系不单单是跟神而已， Berdoa, membaca Alkitab adalah supaya kita punya relasi dengan Tuhan. 我们借着祷告、读经、思想，就是我们与神有关系。 Tetapi kita harus punya relasi dengan sesama. 但是同样的，我们跟彼此之间同样也要有关系。 Perintah mengasihi itu bukan hanya mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama. 叫我们爱，不单单只是爱我们自己周遭，我们要彼此的相爱。 Jikalau kita mengasihi sesama 假如我们彼此相爱的话， dan kita mau mengasihi sesama, 我们愿意要彼此相爱， kita harus punya komunitas. 我们要有一个团契。 Tidak bisa kita diperintahkan untuk mengasihi, tetapi kita lebih suka menyendiri. 我们得到这个命令要彼此相爱，但是我们更喜欢自己一个人独自一人的话，怎么样来实行这个彼此相爱呢？ Menyendiri, bersembunyi itu adalah ciri manusia yang ada di dalam dosa. 喜欢独自一人，不愿意参与在一个团契里面，其实这也是成为是老我的罪人。 Masih ingat ya ibu-ibu tentang Adam dan Hawa yang setelah makan buah dilarang, mereka akhirnya bersembunyi dari Tuhan. 我们还记得圣经告诉我们，亚当夏娃犯罪以后，他们就躲藏了，自己隐藏起来。 Mereka malu dengan ketelanjangan mereka. 对他们的赤身肉体，他们觉得非常的害羞。 Kita punya kecenderungan itu. 我们有这样的倾向， Oleh sebab itu kita harus keluar 所以我们自己要走出来， dengan cara berkomunitas. 就是借着团契， Jangan menyembunyikan masalah kita. 不要把我们的问题自己收藏起来， Gak pernah akan selesai.
从来不会解决的。 Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita, 神能够解决我们每个人的问题， tetapi kadang-kadang Tuhan ingin memakai sesama atau orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. 但是神常常会使用我们周遭的人来帮助我们解决我们正在面对的问题。 Bersyukur kalau memang masalah besar jarang terjadi dalam kehidupan kita. 我们要感恩，假如在我们生活上从来没发生过大事件， Tetapi kalau masalah sepele terus disembunyikan, lama-lama dia menjadi banyak. 但是假如这些小小的问题我们不解决的话，后来它会积存成一个很大的问题。 Apa yang terjadi kalau masalah itu menguasai atau mempengaruhi pikiran dan hati kita? 那假如发生这些事的话，这些小问题怎么样影响我们的思想？怎么样影响我们的心情呢？ Kita tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal demikian. 我们当然不能够被这些小事成为小事的来影响我们， Tetapi kita juga tidak bisa atau tidak mungkin tidak ada masalah dalam hidup ini. 但是成为还活在世上的人，我们不可能没有，从来不面对问题的。 Oleh karena itu kita harus berelasi. 所以我们一定要有彼此有关系， Jangan takut dengan masalah dalam hidup kita. 不要害怕面对我们生活上的许多的问题。 Jangan khawatir orang tahu kelemahan kita. 我们也不用害怕别人晓得我的弱点。 Yang sebenarnya kita semua mempunyai kecenderungan menyembunyikan masalah dan kelemahan itu. 我们成为人倾向更愿意把我们这些秘密，我们的这些不愿意人晓得的，把它隐藏在里面，不愿意告诉人。 Sementara Paulus memberitahukan orang kelemahan dia. 但是保罗把他自己的弱点，把他自己的缺乏告诉众人， Sampai dia berkata di satu ayat firman Tuhan 直到他在一节圣经节里这样告诉我们， di 2 Korintus 12 ayat 10. 在哥林多后书， Dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. 在那里告诉我们，我喜悦我的软弱， Di dalam siksaan, 在我的困难，在我的被虐待当中， di dalam kesukaran, 在苦难当中， di dalam penganiayaan. 在逼迫当中。 Dan kemudian dia berkata satu kalimat. 然后他用一句话说， Ini kalimat yang sangat memberkati saya. 这些经文让我觉得很受安慰。 Saya harap kita juga berani menerima ayat ini sebagai kekuatan kita. 我希望我们大家可以接受这些经文，成为我们的力量。 Paulus berkata demikian. 保罗说， Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 就是当我自己软弱的时候，我就在那个地方刚强起来。 Sebenarnya kita adalah orang yang lemah. 其实我们每个人都是软弱的人， Tetapi kita selalu ingin memperlihatkan kekuatan kepada orang lain. 但是我们常常要把我们的强项展现出来。 Kita ingin orang lain tahu bahwa kita ini nggak apa-apa. 我们要别人晓得，看我们是个人什么问题都没有啊。 Kita ingin orang lain tahu bahwa kita orang hebat. 我们希望别人看我们是个很棒的人， Tetapi Paulus beda. 但是保罗不相同。 Paulus berkata, sebab jika aku lemah, justru aku kuat. 保罗说：“当我显示软弱的时候，那个时候我就是刚强的我。 Kenapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena ketika Paulus menyadari dirinya sebagai orang lemah, 因为当保罗觉悟到他是个软弱的人的话， semakin membuat dia mengerti dia butuh Tuhan. 让他觉悟到他越需要依靠神， Dia terus-menerus mengandalkan Tuhan. 他持续的仰赖神， Dia terus berdoa mengandalkan kekuatan Tuhan. 他持续的祷告，依靠神的能力。 Dia terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan supaya dia menjadi semakin mengerti kehendak Tuhan. 他也不断的读经、祷告、思想，以至于他可以明白神在他生活上到底是要给什么旨意。 Ibu-ibu, inilah prima rohani. 姐妹们，这就是良好的属灵状况。 Jadi kalau kita ingin memiliki kerohanian yang baik, yang sehat, 所以，当我们希望我的灵命是健康的、良好的状况， yang pertama berdoalah, tetap berdoa.
第一方面就是要不断持续的祷告， Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. 第二就是不断的读经，不断的思想神的话语。 Yang ketiga, memiliki komunitas persekutuan dengan sesama. 第三就是我们彼此弟兄姊妹当中有团契、有合一的时刻。 Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan kita bersama. 希望今天的信息成为我们众人的力量能力， Semakin memperkuat kehidupan kerohanian kita 让我们灵命生活能够更坚固， dan semakin kita bisa bertumbuh. 也让我们能够成为更成熟。 Mari kita berdoa, ibu-ibu. 姐妹们，我们来做一个祷告。 Bapa, terima kasih untuk doa dalam kehidupan kami, untuk firman-Mu yang boleh kami baca secara bebas, dan untuk persekutuan yang dapat kami jalin di dalam sebuah persekutuan. Bapa, terima kasih untuk semua yang telah Engkau sediakan ini, yang tujuannya adalah supaya kami memiliki rohani yang kuat dan baik, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami tidak mungkin hidup sendiri dan mengandalkan diri. Biarlah kehidupan kami semakin mengandalkan Tuhan melalui berdoa, membaca Alkitab, dan berkomunitas. Berkati setiap kami, Bapa, di dalam segala kondisi kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati setiap ibu-ibu yang sudah boleh bersekutu bersama secara online. Biarlah kami boleh mendengar dan juga boleh melakukan firman-Mu dan senantiasa memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Shalom ibu-ibu. 姐妹们平安， Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。